Buletin Didik 2 Oktober bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin siang tadi meninjau persiapan akhir di beberapa sekolah di Terengganu sebelum sesi persekolahan secara bersemuka bermula esok 3 Oktober. Pengoperasian sekolah di negeri ini adalah mengikut ketetapan Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Beliau meninjau 7 buah sekolah sekitar daerah Hulu Terengganu iaitu SMK Kuala Telemong, SMS Hulu Terengganu, Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu, SMK Seri Berang, SMK Tengku Ampuan Intan, SMK Tun Indra dan SMK Ajil. Pada keseluruhannya, tegas Dr. Razi, pihak sekolah sudah bersedia untuk memulakan sesi persekolahan secara bersemuka dengan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Namun beberapa perkara perlu terus diberi perhatian seperti memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas atau mana-mana bilik PDP serta pejabat dan bilik guru. Selain itu, aspek kebersihan juga perlu sentiasa diutamakan oleh semua warga sekolah. Beliau juga berharap pengetua dan guru besar dapat memastikan sesi persekolahan esok berlangsung dalam keadaan teratur dan selamat. Ibu bapa atau penjaga juga diingatkan agar mengikut ketetapan bagi memastikan kelancaran sesi persekolahan, khususnya sewaktu ketibaan dan penyuraian. 5 negeri mencatatkan jumlah tertinggi penerima vaksin remaja berumur 12 hingga 17 tahun dengan Labuan menduduki kedudukan teratas iaitu 77.6%. Pengerusi Pasukan Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja PICKA, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, sehingga Khamis lalu seramai 1.5 juta remaja menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin jenis community dan 52,774 remaja telah menerima dos lengkap. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kesihatan berkata selain Labuan, turut merekodkan pencapaian tertinggi ialah Kedah 67.1%, Sarawak 62.7%, Perlis 61.8% dan Melaka 59.4%. Tambah Dr. Nur Azmi, kejayaan program ini juga mensasarkan semua remaja orang kurang upaya OKU tanpa mengira status warga negara atau jenis ketidakupayaan yang berada di institusi atau pusat jagaan OKU berkediaman, pusat pemulihan dalam komuniti PDK, institusi pendidikan dan remaja OKU terlantar di rumah. Proses pemberian vaksin kepada remaja OKU di institusi dan yang terlantar di rumah katanya akan dilakukan secara jangkau luar serta berjadual oleh pasukan pelaksana vaksinasi terdiri daripada kaki tangan kesihatan, pengamal perubatan swasta atau pasukan kesihatan daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Bagi remaja OKU terlantar yang tiada dalam senarai di atas, ibu bapa atau penjaga boleh hadir ke klinik kesihatan berdekatan atau memaklumkan kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD atau Majlis Pengurusan Komuniti Kampung untuk mendaftarkan remaja terbabit bagi mendapatkan vaksinasi. Jawatan Kuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja CITFA memohon maaf atas kejadian suntikan picagari kosong terhadap seorang remaja yang berlaku di Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Malaya UM Rabu lalu. Siasatan awal mendapati kejadian remaja berusia 12 tahun yang videonya tular dikenal pasti berpunca akibat petugas kesihatan tersalah ambil picagari kosong. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata CITFA amat kesal dengan kejadian itu serta memohon maaf kepada ibu bapa dan remaja terbabit. Dalam kejadian 3.16 petang itu, petugas kesihatan berkenaan telah tersalah ambil satu picagari kosong yang masih digunakan dari ruangan meja yang sama dengan picagari berisi vaksin. Petugas kesihatan terbabit telah mengikut prosedur yang ditetapkan seperti menunjukkan vaksin dikeluarkan dari botol vaksin melalui picagari dan menunjukkan picagari berisi vaksin dengan dos yang sepatutnya kepada ibu remaja itu. Kemudian petugas itu meletakkan sebentar picagari terbabit di atas meja untuk melakukan proses nyahkuman di lengan remaja sebelum memberikan suntikan selepas menunjukkan picagari berisi vaksin. Beliau turut menyifatkan kejadian itu sebagai kesilapan ketika bertugas atau human error. Selain menjelaskan, petugas kesihatan terbabit sudah diberi amaran supaya lebih berhati-hati dan mengikut prosedur ditetapkan. Prosedur dalaman juga sudah ditambah baik dengan memastikan tiada picagari lain di ruangan meja sama ketika memberi suntikan. Ini bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
24 taska Jinius Perpaduan TGP di negeri Fasa 3 dan Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN akan mula beroperasi secara fizikal mulai esok secara berperingkat. Pengoperasian secara fizikal juga melibatkan lebih 900 tabika perpaduan TP di negeri dalam fasa berkenaan termasuk Langkawi. Kementerian Perpaduan Negara dalam kenyataannya berkata 12 taska Jinius Perpaduan TGP di Terengganu, Sarawak, Perlis, Negeri Sembilan dan Labuan akan beroperasi esok. 3 TGP di Pahang 11 Oktober, manakala 9 TGP di Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka pada 18 Oktober. 17 TGP di negeri Fasa 2 PPN iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Sabah dan Johor pula dibenarkan beroperasi dengan kelonggaran hanya bagi anak-anak dengan ibu bapa yang bekerja. Tambahnya 833 tabika perpaduan TP di 6 negeri Fasa 2 PPN pula akan beroperasi secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Manakala pengoperasian secara fizikal bagi 948 TP melibatkan 8 negeri Fasa 3 dan 2 negeri Fasa 4 serta Langkawi. TP yang beroperasi esok di Terengganu, Sarawak, Perlis, Negeri Sembilan, Labuan dan Langkawi. Sementara di Pahang bermula 11 Oktober dan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Melaka pula 18 Oktober. Sekiranya berlaku perubahan fasa PPN, pengoperasian TGP dan TP perlu mengikut ketetapan fasa baharu iaitu selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan fasa seperti mana ditetapkan dalam garis panduan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan KPM. Cuti hujung minggu serta peralihan ke Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPM digunakan sebaiknya warga kota untuk beriadah bersama ahli keluarga dengan mengunjungi tempat-tempat menarik di sekitar ibu negara. Antara yang menjadi tumpuan sudah pasti Taman Burung Kuala Lumpur, sarang burung terbang bebas terbesar di dunia. Meskipun hujan renyai-renyai pagi tadi, pengunjung sudah tiba di lokasi ini sejak jam 8 pagi. Meskipun kaunter pembelian tiket mula dibuka pada jam 9 pagi. Setiap pengunjung yang hadir memahami SOP ditetapkan seperti memakai pelitup muka, mengimbas kod MySejahtera dan memeriksa bacaan suhu. Sebab dah lama kan kita PKP apa semua kan. So sekarang rasa macam seronok sangatlah. Anak-anak pun tengok burung ke. So rasa sambutan agak memberangsangkan tapi macam tak adalah ramai sangat. So macam social distancing tu masih okey lah dekat sini. So far anak saya pun happy lah. Lock up dah lama kan, dah almost 2 years rasanya kot kita tak bawa anak-anak. Saya pun tak pernah bawa mana-mana. So last time bawa dia pun dah 2019 bawa pergi sini. So bila first day semalam dapat buka. So hari ni weekend, so ambil peluang untuk pergilah, and anak-anak pun happy. Yang pasti golongan kanak-kanak antara yang paling teruja melihat ratusan spesies burung di sini. Kena! Burung apa tadi ada Mamat tengok tadi? Burung besar. Burung besar. Mana? Datang dengan siapa sini? Datang dengan siapa? Mama saya. Happy lah juga sebab dapat keluar rumah lepas berbulan duduk rumah seorang. And dapatlah juga jumpa saudara mara apa semua. Sementara itu, pihak Taman Burung Kuala Lumpur hanya menerima 50% kapasiti pengunjung seperti diseru pihak kerajaan bagi memastikan penjarakan fizikal dapat dipatuhi. Yang mana kita ada pegawai-pegawai kita yang membuat rondaan pada setiap masa dengan membawa spanduk social distancing ni untuk mengingatkan para pengunjung tentang penjarakan sosial. Bertemu kembali. Penularan pandemik COVID-19 menyukarkan sekolah melaksanakan aktiviti co-kurikulum dalam kalangan pelajarnya. Menyedari situasi terbabit, Majlis Sukan Sekolah Selangor menganjurkan pertandingan sukan secara dalam talian. Pertandingan membabitkan sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Jaya. Merangkumi 2 pertandingan hanya membabitkan penyertaan individu iaitu kemahiran kreatif bola sepak dan kemahiran menimang bola sepak. Menurut Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Anismah M. Noh, pertandingan ini mendapat sambutan yang menggalakkan.
Ia adalah satu petunjuk bahawa pelajar sekolah amat memerlukan aktiviti fizikal setelah terlalu lama terkurung akibat penularan pandemik COVID-19. Pendekatan sukan virtual ini perlu dilestarikan dan dilaksanakan secara sistematik supaya impaknya nanti dapat dikecapi, seterusnya melahirkan para atlet yang hebat suatu hari nanti. Analoginya, anak-anak pada hari ini merupakan aset yang perlu dibentuk, dibimbing dan dilatih bagi menzahirkan atlet bertaraf dunia. Juara pertandingan kemahiran kreatif bola sepak kategori bawah 12 tahun dimenangi oleh Muhammad Darwisi Naziruddin, Muhammad Daniel Zarfan Zainal untuk kategori bawah 15 tahun dan Muhammad Amzar Baihak Azman kategori bawah 18 tahun. Sementara juara pertandingan menimang bola kategori perempuan bawah 12 dan 15 tahun dimenangi oleh Hanis Zahra Abdul Halim dan Nurmika Rania Muhammad Hazri. Manakala juara pertandingan sama kategori lelaki bawah 12, 15 dan 18 tahun adalah Farid Aiman Han Fairuz Han, Muhammad Hadif Nafal Muhammad Hafiz dan Surin Chandra Segaran. Pertandingan berlangsung dari 14 hingga 17 September lalu dan pemenang diumumkan pada 24 September secara dalam talian. 100 orang guru menghantar penyertaan bagi pertandingan video Saya Guru Malaysia tahun ini sempena sambutan Hari Malaysia baru-baru ini. Pertandingan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu memilih guru sekolah menengah kebangsaan Seri Bera Pahang sebagai johan untuk membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,500. Cikgu Nur Atikah Jamaluddin mempertaruhkan videonya yang bertajuk Biang Lala Ilmu Buat Nusa. Video berdurasi 1 minit itu memaparkan kesukaran beliau dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah PTPR. Pelajar-pelajar sekalian, apa khabar semua? Assalamualaikum pelajar. Doakan semuanya berada dalam... Adik menangis. Nur Atikah mengenepikan Anwar Kisham Isa dari Kolej Tunku Kursiah Seremban Negeri Sembilan. Video bertajuk Menggarap Pengajaran dan Pembelajaran Terpimpin memekar Malaysia prihatin membolehkan Cikgu Anwar membawa pulang wang tunai RM1,000. Tempat ketiga milik tenaga pengajar dari Sarawak iaitu Cikgu Nur Afikah Makruf. Video dihasilkan guru sekolah kebangsaan Sangan Iban Tatau dengan tajuk Pengorbanan Guru membolehkan beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM700. Kepada pemenang diucapkan tahniah, teruskan perjuangan anda mendidik anak bangsa. Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan program vaksinasi COVID-19 akan diwajibkan kepada semua pelajar di negeri itu. Ia adalah peraturan pertama yang dilaksanakan di Amerika Syarikat. Tindakan itu diambil berikutan tindakan penduduk menolak vaksin melambatkan proses bagi menghentikan pandemik yang sehingga kini sudah mengorbankan hampir 700,000 penduduk. Program vaksinasi itu akan dilaksanakan secara berperingkat selepas Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA memberikan kelulusan penuh bagi pengambilan vaksin COVID-19 ke atas kelompok usia lebih muda. Menurut Gubernur Gavin Newsom, pelajar dikehendaki mendapatkan vaksin COVID-19 untuk mereka kembali ke sekolah. We intend to do that once the FDA has fully approved the vaccine, which will give us time to work with districts, give us time to work with parents and educators to build more trust and confidence and build out a logistics so that we can deliver on what we are promoting here. Vaksin Pfizer-BioNTech telah mendapat kelulusan penuh daripada FDA untuk kanak-kanak berusia 16 tahun ke atas. Jelasnya peraturan itu akan dikuatkuasakan untuk semua pelajar yang mengikuti kelas di sistem pendidikan kerajaan maupun swasta. Peraturan itu dijangka membabitkan 6 juta pelajar di negeri paling ramai penduduk di Amerika Syarikat yang mana 84% daripada penduduknya memenuhi syarat mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
Pfizer-BioNTech minggu lalu memaklumkan pihaknya telah menyerahkan data kepada FDA untuk kebenaran vaksin bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Kanak-kanak menjadi kelompok paling ramai dijangkiti dalam gelombang terbaru yang didorong oleh varian Delta. Seorang kanak-kanak berusia 8 tahun dari Brazil bakal menjadi ahli astronomi termuda apabila berjaya menemui 18 asteroid untuk pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA. Ia selepas dia mengambil bahagian dalam program sains Asteroid Hunters yang dikenalikan oleh kolaborasi pencarian astronomi antarabangsa dan NASA. Nicole Oliveira mula menunjukkan minat dalam bidang astronomi sejak kecil lagi. Dan di usia 8 tahun, dia dikenali sebagai ahli astronomi termuda di dunia. Selain mengambil bahagian dalam program pencarian asteroid, Oliveira juga telah menyertai pelbagai seminar antarabangsa mengenai astronomi bersama pakar dalam bidang berkenaan. Oliveira turut mempunyai saluran YouTube-nya sendiri bercakap mengenai astronomi, membincangkan mengenai asteroid dan perkara berkaitan. Dia turut berkongsi cita-citanya menjadi seorang jurutera aero angkasa. Jika pencariannya disahkan, proses yang mungkin mengambil masa beberapa tahun, Oliveira bakal menjadi individu termuda di dunia yang menemui asteroid sekaligus memecahkan rekod Luigi Sannino 18 tahun dari Itali. Tarian Inang atau lebih dikenali sebagai Tarian Mak Inang suatu ketika dahulu dicipta semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk lagu Mak Inang yang mengiringi tarian ini telah dititahkan ciptaannya oleh Sultan Mahmud Shah yang sangat menggemari kesenian Melayu. Arahan ini telah dikeluarkan oleh Sultan kepada Ketua Inang atau Ketua Dayang untuk diajar kepada para Dayang bagi dipersembahkan kepada Sultan semasa majlis keramaian. Rentak tariannya adalah sangat lemah gemalai dan mempunyai ciri-ciri yang bersesuaian untuk ditarikan di istana diraja. Ianya turut dinamakan juga sebagai tarian si kembang Cina kerana banyak terdapat pengaruh Cina terhadap muziknya. Kadangkala penari-penarinya menggunakan skaf panjang berwarna-warni semasa melakukan persembahan. Kini tarian Mak Inang lebih dikenali sebagai tarian Inang iaitu versi moden dan seringkali dipersembahkan pada majlis-majlis keramaian serta perkahwinan. Tarian ini ditarikan mengikut laju tempo rebana, biola dan gendang. Sukan. Sekalung tahniah buat barisan muda badminton kebangsaan yang mara ke separuh akhir Piala Sudirman. Lebih manis mereka mewujudkan musuh tradisi Indonesia dalam aksi suku akhir yang berlarutan hampir 6 jam. Ini kali pertama Malaysia menumpaskan Indonesia dalam sejarah Piala Sudirman yang mula dipertandingkan pada 1989. Menanti Malaysia pada separuh akhir malam esok, pilihan kedua Jepun. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo pasangan Erin Chia Su Hui Yik memulakan langkah kemenangan negara dengan menewaskan pilihan nombor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Erin dan Hui Yik cuma memerlukan 33 minit untuk menundukkan lawan dengan straight set 21-12, 21-15. Permulaan baik beregu lelaki nyata menyuntik semangat buat perseorangan wanita Eskisona. Namun juara perseorangan Sukan C 2019 ini terpaksa akur dengan kehebatan pemain nombor 21 dunia Gregoria Mariska Tunjung meskipun memberi tentangan hebat. Kisona tewas 22-20, 21-18 dan 19-21 dalam perlawanan yang berlanjutan 1 jam 7 minit. Tiba giliran pemain harapan negara juara All England 2021 Lee Zijia. Nyata dia tidak menghampakan meletakkan Malaysia mendahului 2-1 selepas menundukkan Anthony Sinisuka Ginting dalam straight set 21-11, 21-16 selepas bertarung 44 minit sekaligus kemenangan pertama Zijia selepas 4 pertemuan menentang Anthony. Saingan tambah mendebarkan apabila Indonesia kembali menyamakan kedudukan 2-2. Semangat juang tinggi beregu wanita Pelitan dan M. Tina belum memadai buat mereka mengatasi pemenang pingat emas Olimpik Tokyo, Grisia Poli Apriani Rahayu. Pasangan negara tewas 20-22, 21-17 dan 18-21 selepas 1 jam 31 minit berada di gelanggang. Mata kemenangan akhirnya ditentukan menerusi pertemuan beregu campuran gandingan negara Hu Pangron Chia Yisi jelas berada dalam kelas tersendiri. Mengejutkan ranking keempat dunia, Pravin Jordan melatih Deva Oktavianti 21-19, 9-21 dan 21-16 untuk memuktamadkan kemenangan 3-2 Malaysia.
Malaysia kini berpeluang menebus kekalahan di tangan Jepun pada peringkat kumpulan apabila sekali lagi bertembung dalam saingan separuh akhir. Berikut jadual separuh akhir Piala Sudirman yang bermula esok. China dan Jepun menepati ramalan selaku pilihan pertama dan kedua kejohanan. Korea Selatan pula dalam misi memburu kejuaraan kali kelima, manakala Malaysia kali kedua beraksi pada separuh akhir selepas tahun 2009. Sementara itu, lawan Malaysia pada separuh akhir Jepun mara selepas mengalahkan Taiwan. Taiwan bagaimanapun mendahului Jepun 1-0 selepas beregu Lee Ji-hui dan Yang Po-swan menang ke atas Akira Koga, Taichi Saito 21-13 dan 22-20. Jepun menyamakan kedudukan menerusi persoalangan wanita Akane Yamaguchi yang menewaskan Payu Po 21-11 dan 21-13. Giliran Jepun mendahului menerusi mata kedua sumbangan pemain nombor 1 dunia Kento Momota. Momota terpaksa bekerja keras sebelum menang, menewaskan Chou Tien-chen 21-16, 19-21 dan 21-17. Jepun mengesahkan kemenangan 3-1 selepas beregu wanita gandingan Mayu Matsumoto dan Misaki Matsutomo menundukkan Shu Ya-ching dan Hu Lingfang 21-17, 21-18. Sementara itu, juara bertahan China cemas melangkah ke separuh akhir selepas mengatasi tentangan hebat Denmark. Denmark mendahului 1-0 menerusi beregu lelaki Anders Karup Rasmussen, Frederik Sogaard yang mengalahkan He Ji-ting, Zhu Ha-dong 17-21, 21-16 dan 21-19. China bangkit mengikat kedudukan selepas Chen Yufei mengatasi Mia Blichfeld juga menerusi permainan 3 set 18-21, 21-8 dan 21-17. Denmark kembali mendahului. Kelibat Victor Axelsen jelas sukar dicabar Shi Yuki dengan pemenang emas Olimpik itu mudah melakar keputusan 21-17 dan 21-14. Mula merasai tekanan gandingan wanita Chen Qingchen, Jia Yifan mudah mengatasi Maiken Frugat dan Sarah Teigeson 21-10 dan 21-13. Dan China selaku juara 11 kali Piala Sudirman melengkapkan kemenangan 3-2 selepas beregu campuran Wang Yiliu dan Huang Dongping menundukkan Matthias Christiansen dan Alexandra Boyer 21-18 dan 21-12. Beralih ke bola sepak Piala Malaysia. Cuma satu perlawanan berlangsung semalam, pertemuan kumpulan C yang menyaksikan Negeri Sembilan FC menang tipis ke atas Kelantan United. Saingan Piala Malaysia akan berhenti rehat sehingga 29 Oktober untuk memberi laluan skuad kebangsaan beraksi dalam perlawanan persahabatan antarabangsa. Berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru, Negeri Sembilan FC tampil membawa status juara Liga Perdana menentang Kelantan United. Seimbang tanpa jaringan pada babak pertama, aksi lebih rancak selepas rehat. 10 minit sebelum permainan berakhir, 3 mata milik Negeri Sembilan FC selepas pemain pertahanan Kelantan United FC, Evan Wensley tertampan bola ke gawang sendiri. Negeri Sembilan kini berkongsi 3 mata bersama Kedah untuk terus mencabar pendahulu kumpulan C Melaka United. Manakala Kelantan United masih buntu mencipta kemenangan selepas 2 perlawanan. Mengakhiri buletin didik malam ini, pertandingan labu terbesar di New England dengan pemilik labu seberat hampir 200 kg muncul pemenang utama. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.